Kenapa timbul pula orang boleh bincang benda-benda yang tak ada lelaki, tak ada perempuan, ini mix, this and that? Amerika ni satu negara yang dirujuk ataupun dijadikan benchmark oleh hampir semua kebanyakan negara di dunia ni lah. Bukan dari sudut ekonominya, dari sudut kebudayaan dan intellectual discourse yang berlaku. Basically kalau kita ambil perkembangan teknologi ataupun media, podcast dan sebagainya, kebanyakannya memang tempat lahirnya adalah di Amerika. Dan apabila mereka dah ada, kalau kita boleh sebut secara umumnya, tahap kehidupan ekonomi yang lebih baik berbanding kebanyakan negara di dunia, diorang dah mula ada banyak masa untuk fikir benda-benda yang lebih bersifat identity, lebih bersifat benda yang meaning dalam hidup ni. Ada 2-3 trend yang menarik. Satu, dia ada woke culture tu yang mungkin kebanyakannya ada di Twitter. Jangan marah bani Twitter. Tapi kebanyakannya mungkin ada di Twitter, tempat orang nak cancel orang lain, nak buat movement untuk buka cerita, mempertahankan keadilan dan sebagainya, sehingga dia terlajak sampai kepada dia sendiri akan confuse bila dia sampai ke tempat yang dia tak boleh nak prove apa benda yang sebenarnya dia try to fight for. Isu gender misalnya, walaupun biologically benda tu tak make sense, maybe ada yang marah, tapi dia akan try to play around dengan. So ada reaction dia adalah golongan konservatif. Sebelum ni mungkin dalam zon selesa, tapi bila woke ni makin banyak dan sampai mengganggu privacy kebanyakan orang, pergi sekolah cikgu dah ada ruling pasal gender segregation, baju-baju yang dijual, idea-idea yang dimasukkan dalam media, dipush idea-idea tersebut sebagai sesuatu yang diterima secara bulat. Berlaku kebangkitan di sebelah konservatif yang nak mempertahankan, nak conserve the values yang sama ada keagamaan ataupun apa yang dibawa oleh nenek moyang lah, secara tradisi zaman berzaman. So kalau korang perasan, Amerika sedang menuju presidential election. Ada satu watak baru yang muncul, very young, migrant descent, keturunan Indian family, nama dia Vivek Ramaswamy. Kalau korang dengar dia punya interviews, dia punya debate dan sebagainya, dia adalah konservatif. Idea dia sangat konservatif. Dia memang pro kepada Republican. Even dia kata Donald Trump adalah the best president of the century. Tapi dia ada benda yang dia tak setuju dengan Trump. So dia run untuk presidency pada usia 39. Dan dia sebenarnya budak startup dulu. Dia ada biotech company startup. Dia billionaire. So dia sedang bawa naratif bahawa yang nak jatuhkan woke punya wave. So ramai tanya Amerika ni apa keadaan dia. Kalau kita nak faham, dia dah, kan kita ada Maslow hierarchy of needs. Kalau belajar psikologi kita akan belajar bahawa yang paling asas tu keperluan harian, makan minum, lepas tu naik ke atas keselamatan sosial, dan paling atas sekali self actualization. Dia mula berfikir tentang kerohanian dia, agama dia, Tuhan dan sebagainya. So adakah orang Amerika dah sampai situ? Cara Amerika project kepada dunia adalah seolah-olah dia dah selesai isu-isu yang berada di level bawah tu. Tapi kalau kita go deeper, sebenarnya kemiskinan, rentan, vulnerability dan jobless, dadah, segala masalah sosial sangat-sangat meruncing sebenarnya di Amerika. Korang boleh baca buku macam Tightrope. Tightrope ni ditulis oleh Nicholas D. Kristof dan Cheryl Wooden, pasangan suami isteri yang menang anugerah tertinggi dalam kewartawanan. Diorang tulis satu buku ceritakan realiti kemiskinan di Amerika dan bagaimana diorang suffer. So kalau orang tanya, jadi kenapa timbul pula orang boleh bincang benda-benda yang tak ada lelaki, tak ada perempuan, ini mix, this and that? Dia mungkin adalah ikut demografi. Ada demografi yang masih terperangkap dalam survival punya isu, dan Amerika kind of tunjukkan kat dunia dia tak ada isu tu. Dia sibuk hantar bantuan ke negara Afrika, negara luar. Dia sibuk nak jadi orang menyelesaikan masalah dunia, sedangkan dia punya back home dia pun messed up. Tapi ada kelompok kat sana, tak dapat dinafikan, semua perkembangan teknologi antara yang paling advance ada di Amerika. Antara lain kalau kita tengok startup tech dan sebagainya di Silicon Valley dan sebagainya, orang paling kaya di dunia dekat situ. So dia orang punya fund untuk research and development tu paling tinggi di dunia. Dan kita lihatlah mereka dah mula berada di level yang tak fikir dah soal-soal makan minum, keselamatan ni. Dia orang fikir soal kita ni apa, manusia ni patutnya buat apa kat dunia. So ada satu trend yang menarik among startup world ni, budak-budak yang bekerja kat tech kat Silicon Valley ni, even Steve Jobs dan nama-nama besar ni, diorang bila nak cari spirituality, dia dah ada harta, dah ada achievement, dia cari spirituality. Ramai yang end up dengan Buddhism sekarang ni. So it's a trend. Even Steve Jobs pergi duduk kat India. Lepas tu adalah ramai lagi yang diorang tulis buku macam live like a monk dan sebagainya. So diorang tengok meditasi, bangun pagi, berzikir, that kind of stuff. Dia lepas duit dia tu dah boleh beli negara lah.
Tapi menariknya orang Islam ni, miskin setara fakir pun kita tak pernah kata oh ini bukan masa untuk fikir tentang Tuhan, kita fikir pasal makan dulu. Tak, walaupun fakir dia duk fikir lagi Tuhan yang memberi rezeki, dia membina keimanan dia. Dan itu keseimbangan yang luar biasa dalam tradisi Islam yang mungkin kebanyakan manusia dalam dunia ni belum jumpa dengan that kind of dynamics.